Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya nak menyentuh, membincangkan satu isu sejarah yang telah difilmkan. Filem Mat Kilau, pembangkit apa nama bawah tu ya, pembangkit kepahlawanan, tak silap, arahan Samsul Yusof ya, daripada Studio Kembara kalau tak silap saya. Saya tengok sekali, tapi rasa saya nak tengok 2 kali, tetapi tak apalah, saya tak ada masa ataupun ialah tak ada kelapangan. Saya nak komen tentang filem ini. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah pada Samsul Yusof kerana berupaya melahirkan sebuah filem epik ya, yang menggunakan seorang tokoh sejarah yang semua orang kenal, iaitu Mat Kilau ya. Mat Kilau ini adalah anak kepada Datuk Sagur ya, dan dia adalah pembela kepada tanah airnya Pahang ya, daripada penguasaan British yang telah memaksa dirinya untuk menjadi penasihat kepada Sultan Pahang pada masa itu. Campur tangan atau British datang ke situ sebagai penasihat pada tahun 1888, dan peristiwa penentangan ini berlaku selepas itu. Jadi saya ucapkan tahniah kerana ini kali pertama saya lihat. Kita ada beberapa filem ya, macam filem Hang Tuah ya, filem Sarjan Hassan ya, filem pahlawan-pahlawan yang lain, tetapi dalam benda tu dah zaman sebelum merdeka ataupun waktu kita lepas merdeka ya, tapi rasa saya belum merdeka ya, filem tu banyak. Tetapi kali ini selepas kita kata tahun 2022 ya, makna beberapa puluh tahun kemudian, Samsul berjaya menggarap satu cerita sejarah, satu peristiwa sejarah yang memang benar-benar berlaku, yang memang ditulis oleh banyak buku-buku teks dan juga buku-buku sejarah yang lain, dan memang terakam di dalam fail-fail British dan juga dalam fail-fail di negeri Melayu Bersekutu atau Federated Malay States seperti negeri Pahang, yang terkumpul di London sana, di Kew Garden Public Record Office. Jadi saya ucapkan tahniah betul-betul ya. Bagi saya seorang yang minat sejarah, saya bercakap tentang sejarah. Jadi ini adalah satu hasil yang saya rasa saya bagi salut lah ya pada Samsul Yusof. Yang kedua, saya suka filem ini kerana dia melahirkan seorang tokoh atau menceritakan kepentingan seorang tokoh yang kita mungkin dah lupa. Mat Kilau keluar daripada persembunyiannya pada tahun 1970 ya, dan kemudian satu jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan negeri Pahang untuk mengkaji apakah benar beliau ni seorang Mat Kilau dan sebagainya, atau siapa dia. Dan 4 tahun kalau tak silap saya benda tu buat kajian, dan akhirnya saya rasmi kerajaan Pahang mengakui tentang Mat Kilau adalah satu kisah benar, tokoh yang memang telah terlibat dalam peristiwa penentangan British. Dan dalam hal ini saya tengok filem ini telah membawa juga mengahwinkan sejarah dengan drama ya, dan dia telah didramakan atau didramatization dengan begitu baik ya oleh Samsul Yusof. Dan inilah saya rasa sebenarnya bagaimana kita nak melahirkan filem-filem yang berteraskan sejarah ataupun yang bertongkatkan kepada sejarah untuk kita lahirkan pada generasi muda hari ini, untuk kita pamerkan pada mereka bagaimana perjuangan orang dahulu dan bagaimana titik peluh orang dulu untuk mempertahankan kewatanan mereka. Dan hari ini juga isu-isu yang berkaitan dengan kewatanan kita berdepan dengan isu-isu itu, dan filem ini sebenarnya telah berjaya juga mempamerkan ya kata-kata hikmat daripada Mat Kilau ataupun dia punya inti kepada perjuangannya, iaitu memperjuangkan bangsa dan agama Islam adalah agama yang sentiasa menjadi iman, yang menjadi tulang belakang kepada kewatanan itu sendiri. Dan saya rasa ini sesuai dengan pada masa sekarang. Jadi saya pergi pada detail sekarang. Pertama sekali ya, perjuangan-perjuangan atau pertempuran-pertempuran yang dibuat oleh Mat Kilau itu adalah memang pertempuran ataupun perjuangan yang memang dilakukan. Memang kita dapati mereka merupakan kumpulan anak muda yang masa tu umur dia belasan tahun ya, Mat Kilau belasan tahun, tetapi telah sedar tentang kepentingan mempertahankan negara. Memang kita dapati bukan, saya tak suka nama pemberontakan, ini tentangan ya, tentangan Datuk Bahaman
dan Tok Gajah dan Mak Kilau ini dalam kedatangan British ya, berlaku, betul-betul berlaku, tetapi Samsul Yusof berjaya tidak menserabutkan dia, kita kata, dengan isu-isu yang banyak dalam kita kata perjuangan menentang British itu. Kita dapati peranan Datuk Bahaman sangat besar kalau banding dengan Mak Kilau. Kita dapati peranan Sultan Pahang, misal Sultan Ahmad pun sangat besar juga ya. Kita dapati juga peranan Datuk Perbejelai juga sangat besar. Kita dapati juga peranan orang-orang kecil macam yang Mak Kilau punya kumpulan ini juga sangat besar. Tetapi Samsul berjaya mengurangkan keserabutan filem itu dengan memfokus hanya kepada Mat Kilau punya perjuangan. Nah, ini saya rasa bagus. Untuk dia buat sebuah filem, saya percaya tak mungkin dia boleh menggarapkan semua isi sejarah yang berlaku betul-betul itu dalam sebuah filem. Sebab kalau begitu, filem itu akan jadi membosankan, terlalu panjang, dan dia akan hilang fokus. Jadi saya sebagai seorang yang biasa membaca sejarah satu, mengkaji sejarah satu, banyak isu dalam sejarah kita. Dan dalam hal ini saya percaya Samsul telah dapat memilih satu tajuk ataupun satu isu yang penting, iaitu Mak Kilau, dengan tidak kita kata menafikan peranan orang lain, tetapi tidak memberi perhatian terhadap tokoh-tokoh lain yang besar, lebih besar daripada dia. So, sebab tokoh-tokoh lain itu juga ada pahlawan. Tok Bahaman, Datuk Bahaman atau orang kaya Semantan adalah seorang pahlawan. Dia yang memulakan bantahan kepada British. Sebab apa? Sebab British mengenakan undang-undang peraturan British di kawasan-kawasan orang Melayu, sehingga dia apa kita kata menimbulkan bantahan kepada orang Melayu. Tetapi orang Melayu secara umum, orang kampung memang bersungutlah. Tetapi nak melaksanakan dia sebagai satu perjuangan, dia perlukan orang macam Mak Kilau. Orang-orang muda yang berdarah muda, yang bersemangat, yang kuat Melayunya, kuat Islamnya untuk membawa perjuangan itu. Orang kampung selalu mereka akan mengikut saja. Tetapi ada juga yang membantah. Tetapi bagi saya bagus. Samsul Yusof telah berjaya mengemukakan realiti masyarakat pada masa itu. Ya, ada kumpulan Melayu yang bantah, ada kumpulan Melayu yang menerima saja, pembesar-pembesar misalnya. Mereka seolah-olah tidak ada pilihan ya untuk menerima kehadiran British, sebab Sultan telah menerima kedatangan British. Dan sebenarnya Sultan Ahmad pun, Sultan Pahang pun sebenarnya berdaulat dalik untuk tidak menerima nasihat British itu. Kalau di Perak 1874 perjanjian Pangkuh telah dibuat, makna British telah paksa kehadiran mereka. Dan bila Sultan Abdullah, Sultan Ismail dan Datuk Maharaja Lela dan pembesar-pembesar lain bantah, maka mereka telah membunuh Bush. Lepas tu pasukan Singapura dengan sepoi-sepoinya, macam-macam itu orang yang pakai turban semua dekat situ, datang dan pergi serang dan takluk pentadbirannya. Ya, bukan Sultan. Sultan tu memang dibuang ke Pulau Seychelles, tapi dia melantik British, melantik seorang pemangku sultan untuk memegang pentadbiran negeri. So British tak buang sultan ya. Ini kena faham. Dia cuma mengambil alih pentadbiran di Perak. Itu 1874. Tapi di Pahang, di Selangor 1875, Negeri Sembilan pun macam tu juga. Tapi di Pahang, Sultan Ahmad berjaya mempertahankan kedaulatannya itu selama beberapa tahun. Hanya pada tahun 1888 barulah British berjaya memaksa nasihatnya diterima di Pahang. Itu pun dengan bantuan, dengan pujuk rayu ataupun dengan strategi-strategi yang dimainkan oleh Sultan Johor masa tu, dan juga oleh tokoh-tokoh Lombong Mas. Ya, kan kita tengok dalam filem tu ada Lombong Mas, tokoh-tokoh Lombong Mas daripada sana. Sultan Johor juga ada investment di situ. Begitu juga orang putih ada investment Lombong Mas di Pahang tu. Jadi you kena faham bahawa Sultan didesak oleh kumpulan-kumpulan ini untuk mengambil atau untuk menerima nasihat British. Kalau tidak, tahta dia akan dicabut daripada tahta dan British akan gantikan orang lain. Nah, ini memang cara British untuk menekan Sultan kita supaya menerima nasihat dia. Dia dah buat itu di Selangor. Itu sebab Sultan Ahmad faham, dan dia seorang sultan yang bijak. Dia tengok keadaan, dia tengok keadaan ini dan dia cuba bertahan, tetapi akhirnya dia tak dapat bertahan. Dan ini sebenarnya adalah perkara yang dipahami oleh pembesar-pembesar. Datuk Bahaman faham, walaupun Sultan Pahang misal mengatakan dia seorang penderhaka, macam Mak Kilau juga dituduh penderhaka kan, tetapi Sultan juga
telah hantar Haji Muhammad Noor, disebut dalam filem tu Haji Muhammad Noor, untuk memberitahu apa sebenarnya keadaan yang berlaku, dan Datuk Pahang nampak. Sebab itu dia tak salahkan Sultan Pahang. Dia tidak memberontak, dia tidak menerhaka. Sebab itu memberontak tu salah. Dia tidak menerhaka pada Sultan Pahang walaupun dituduh, tetapi dia faham strategi politik Sultan Ahmad Pahang adalah untuk menyelamatkan negeri Pahang, menyelamatkan kesultanan dia, dan menyelamatkan juga bidang kuasa pentadbiran Sultan. So Datuk Bahman jadi penentang, tapi ia balik pada Samsul Yusof tadi, dia tidak memilih Datuk Bahman sebab ceritanya panjang. Datuk Bahman adalah satu story yang paling panjang, dan kita suka quote atau suka petik Datuk Bahman sebagai pahlawan Pahang, bukan? Sama dengan Maharaja Lola, macam juga Abdul Rahman Limbong, sama dengan Tok Janggut Kelantan, sama. Tetapi Samsul Yusof potong tu semua. Dia cuma ambil Mat Kilau sebagai pejuang. Dan dalam masa 2 jam, kalau tak silap saya, dia dapat menggarap peranan Mat Kilau, pertempuran-pertempuran yang dia lakukan, dan dengan itu dia telah melahirkan semula pada kita seni pancak silat kita, seni kita kata kehebatan orang Melayu pada masa itu dalam pancak silat, dan juga ketahanan jiwa mereka, iman mereka untuk kita kata mempertahankan tanah air. Walaupun memang British dah datang, salah mengatakan mereka tidak menentang kedatangan British, salah tu. Mereka menentang, itulah mereka bangun angkat senjata, walaupun senjata mereka setakat senjata orang Melayu, dan lepas tu dia buat strategi merampaskan yang dilakukan oleh Patah Amin tu, dan lepas tu strategi itu makan tuan balik, dan mereka tak ada pilihan, mereka kena lawan. Dan akhirnya apabila pertempuran yang terakhir tu, di mana orang kampung juga datang bantu dan banyak yang mati, itu memang real story. Ya, sejarah yang benar. Jadi kita tak ada logik di situ mengatakan kenapa tidak kita buat guerrilla affairs ke apa. Tak, itu kita punya andai, kita punya pemikiran, tetapi dari segi kita punya sejarah, itulah yang berlaku. Memang akhirnya ada orang kampung yang membantu, dan mereka telah dibedil, dan banyak yang meninggal, ya, dan banyak yang terkorban, dan kawan Mat Kilau juga seperti Bito tu kan terkorban, Awang Wahid nama dia, minta maaf, Wahid. Begitu juga Awang terkorban, Pak Deris juga terkorban walaupun dia cuba membelot. Lepas tu dia juga ada kesedaran bangsa di situ. Maka akhirnya filem itu tuntas sebagai sebuah filem yang mengangkat sejarah perjuangan pahlawan Melayu, kumpulan kecil pahlawan Melayu yang menentang British. Jadi bagi saya suka hati sangat, sebab sebagai orang sejarah, kalau boleh banyaklah lagi filem untuk kita pamerkan kepada generasi hari ini dengan pendekatan baru hari, audio visualnya, sinematografinya, dia punya pemikirannya, dia punya dasar falsafahnya, kita buat dengan selesaikan hari ini. Sebab itu bagi saya filem ini selain daripada mengangkat sejarah, tetapi dia juga menggarapkan satu pemikiran yang jelas bahawa walaupun ada orang kata macam dictation kan, kita mestilah bersatu begini, tapi sebenarnya bagi saya line yang dipakai taklah banyak sangat, dalam 2 line, 3 line. So skrip itu kena ada, sebab bagi saya Samsul faham filem ini tak akan ada makna kalau kita tidak memberi message yang jelas kepada para penonton. Apa sebenarnya yang kita nak? Adakah kita nak tengok di silat saja? Adakah kita nak tengok bagaimana orang Melayu berpecah belah saja? Atau kita nak tengok bagaimana pemberontakan Mat Kilau, kebangkitan Mat Kilau ini satu kebangkitan yang tidak disokong oleh raja ke? Atau bagaimana nasib orang Melayu pada masa itu? Bukan itu saja. Bagi saya filem ini dapat menggambarkan beberapa perkara yang penting. Pertama sekali ialah soal perpaduan orang Melayu, yang memang secara jelas saya tengok 2-3 line dia sama ada disebutkan oleh Mat Kilau sendiri, oleh Bito sendiri, oleh Johan sendiri, walaupun peranan dia tak banyak, tapi dia grup itu juga Patah Amin juga. So bagi saya dia menggarapkan bahawa perpaduan dan Islam itu adalah iman kita, ya, dan orang Melayu kena bertuhankan Allah SWT untuk mempertahankan tanah air. So apa beza dengan isu hari ni? Isu hari ni perpecahan. Kita tengok parti politik kita terlalu berpecah-pecah. Berapa banyak parti orang Melayu? Kita ada UMNO, kita ada PAS, kita ada Pejuang, kita ada Muda, kita ada apa lagi? Amanah, kita ada PKR lah, bukan sepenuhnya Melayu pun. Ada 5 buah parti, ya. Putra, jangan lupa juga itu yang Datuk Ibrahim Ali buat. So kita ada 6 parti sekurang-kurangnya yang merupakan sepehan-sepehan UMNO induk lah, ya, seperti untuk kita kata setelah UMNO kalah dalam pilihan raya PRU 14 dulu, UMNO lihat lemah dan orang-orang lain muncul untuk jadi pemimpin. So bukan itu perpecahan ke?
Itu yang cuba digambarkan oleh Samsul Yusof bila dia menceritakan tentang perjuangan itu tidak akan berjaya kalau kita tidak ada persatuan, kita tidak ada perpaduan, kita tidak ada kerjasama dan kita tidak ada keimanan yang menyatukan kita sebagai satu perjuangan agama menentang British. Sebab sebenarnya ada satu hadis kata mencintai tanah air itu adalah separuh daripada iman. Saya percaya tuan-tuan dengar tu. Jadi bagi saya itu konsep yang ada dalam yang cuba digarapkan oleh Samsul Yusof dalam filem ini. So bagi saya memang itu berlaku. Macam juga kalau kita tengok filem Sarjan Hassan, ujung tu Sarjan Hassan lepas mengalahkan Buang, dia bercakap satulah bangsaku. Itu juga ada dialog tuan, ya. So jadi bagi saya filem mesti ada message. Ada message yang kedua selain daripada perpaduan dan juga kepentingan menjaga keimanan kepada Allah SWT ialah prinsip kita menjaga tanah air kita. Ya, tanah air kita. Kita boleh berpecah. Tetapi mesti ingat ini Malaysia. Macam pada masa itu Pahang lah. Bagi mereka tak ada dunia lain. Mereka tak tahu apa yang berlaku di. Mereka ada dengar juga cerita. Kalau tak silap saya ada juga disebut apa yang berlaku di Perak kan. Tapi mereka mungkin tak tengok sendiri. Mereka tak tahu berlaku di Eropah dan sebagainya. Mereka tengok kampung mereka. Kalaulah mereka sebagai anak watan tak mempertahankan kampung dia, macam mana pula nak mengharap orang luar pertahankan tanah air dia? Itu sebab bagi saya perjuangan mereka sangat relevan dengan hal tempatan, local history dia sangat relevan. Dan sebab itu bagi saya mencintai tanah air pada mereka Pahang, tetapi bagi kita sekarang kalau kita applykan pada rakyat Malaysia ialah Malaysia. Kita tak ada negara lain, kita tak ada tanah air lain. Inilah negara kita, tempat kita lahir, kita membesar, kita bekerja, berkeluarga dan akhirnya pencen ataupun kita menjadi tua di tanah air ini sini. Kita tak akan berbondong ke Australia sebab kita tak ada kepakaran di sana, ataupun kita bukan orang kaya yang banyak duit boleh migrate ke tempat-tempat lain kan, atau pergi ke Singapura, tak ada juga peluang kita, atau pergi ke Thailand. Orang-orang Islam di Thailand pun kadang-kadang ditekan juga bukan. Jadi ke mana kita nak pergi? Nak pergi Indonesia, itu saudara serumpun kita, betul. Tetapi dia dah negara lain, kita negara lain. Mana sama, peraturan tak sama, undang-undang tak sama, migration punya polisi pun tak sama. Jadi itulah kita, saya rasa filem ini cuba diingatkan, cuba mengingat kepada kita bahawa ini tanah air kita, ini negara kita. Kita kena pertahankan. Ya, sebab penjajahan itu boleh berlaku dalam banyak bentuk. Dulu British datang secara fizikal, tetapi sekarang dia datang dalam bentuk macam-macam. Multimedianya lah, cyber rupanya macam-macam lah. Makanan, pakaian, pemikiran, falsafah, ideologi, semua boleh datang melalui sumber yang mudah. Dalam komputer, dalam telefon kita semua boleh datang. Kita boleh tengok satu dunia. Jadi maknanya itulah sebabnya kita perlukan filem macam ni yang menimbulkan semangat ketuanan, ketahanan kita sebagai putera-puteri, sebagai anak watan, ya, Malaysia. Dan dalam kes ini Pahang, betul. Tapi dari Pahang sekarang jadi negeri dalam Malaysia. So akhirnya negaranya negara Malaysia, Pahangnya negerinya. Jadi bagi saya ini dua perkara yang sebenarnya Samsul. So mungkin saya berlebihan dalam menegangkannya, ya. Tetapi saya percaya itulah harapan Samsul untuk sebab itu yang saya baca dari filem ni, ya. Ini yang saya baca. Saya tak pernah berbual dengan Samsul Yusof. Ya, saya kenal gitu sajalah, kan seorang pengarah muda, anak Datuk Yusof Haslam, saya kenal. Tetapi soalnya saya cuba membaca skrip-skrip, dialog-dialog yang diutarakan tu, yang dilontarkan kepada audiens. Itu yang saya faham. Sebab bagi saya sejarah ini adalah satu subjek patriotisme. Sejarah ni kita belajar kerana kita mahu melahirkan semangat cintakan negara. Ya, sebab itu sejarah jadi mata pelajaran wajib dan wajib lulus untuk SPM, macam juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini dasar negara. Sebab itu bagi saya, orang yang tak faham pada sejarah dan kepentingan sejarah, jangan cabar sejarah, jangan hina sejarah, jangan nak cabut sejarah daripada silibus kita yang mengatakan susah lah, anak orang banyak tak lulus lah, 70,000 ke 45,000 tak lulus. Bagi saya sejarah ni tak payah dicabut. Apa kita kata Datuk Seri Anwar masa Menteri Pelajaran dalam Barisan Nasional dulu dah isytiharkan sejarah wajib lulus, ya, sejarah wajib masuk dalam silibus. Tan Sri Mahyudin masa jadi Menteri Pendidikan dalam kerajaan PN juga mengatakan wajib lulus.
Jadi bagi saya, kenapa pula sekarang pula kita nak hapuskan? Janganlah berdolak dalik. Ini masalah kita juga ya. Kerajaan yang datang ni bukan membaikinya, nak jadi tikus membaiki labu. Itu yang saya rasa lagi masalah. Jadi bagi saya sejarah ni penting. Sebab bila Samsul Yusof dapat buat filem macam ni, ya saya tak adalah melampau-lampau sangat, tapi bagi saya cukup gembira sebab dia dapat menggarap sejarah dalam bentuk drama transition, ya, satu filem yang boleh ditonton dan boleh dibaca oleh semua orang, boleh dipahami. Kadang-kadang mungkin kita faham kok ini, tutup pulang. Tetapi soalnya bagi saya yang tengok, bagi saya dia memang memberi satu pengajaran atau message, ya, benda yang mau disampaikan pada kita, ya. Kalau kita tak dapat tak apa, tak ada masalah. Tetapi bagi saya yang dapat, saya ceritalah. Bagi saya penting. Begitu juga misalnya apa kita kata isu suasana tahun 1890-an dengan pakaian Melayunya, walaupun perempuan 2-3 orang saja, ya, yang mainkan peranan isteri Mak Kilau, isteri Wahid, ya. Itu 2 orang saja perempuan yang mainkan peranan. Bagaimana mereka, budaya Melayu pada masa itu sentiasa menyokong suaminya, walaupun isteri Wahid tu mula-mula marah suami dia, tak pedulikan dia tengah syarat mengandung dengan bulan terakhir, tapi akhirnya bila dia nak meninggalkan, kan, dia suruh suami dia berjuang. So bagi saya ini semua isu-isu yang kena kita lihat. Bermakna wanita sentiasa menyokong kita kata kepimpinan lelaki sampai hari ini. Cuma hari ini saya rasa dah berpuluh tahun tu bagi saya jangan marahlah, bagi saya parti-parti politik patut lebih menghargai wanita, terutamanya UMNO. Janganlah tak sampai 30% wanita di dalam kepimpinan hari ini, kan. Ada parti tu langsung 2%, 3% saja. Bagi saya wanita dah melalui begitu banyak dia punya perjuangan, sokongan kepada orang lelaki. Tiba masanya untuk diiktiraf wanita ni banyak-banyak. Sebab wanita hari ini bukan tak berpelajaran, hebat-hebat, ya, pandai-pandai, bijak-bijak. Dan hari ini isu rumah tangga pun banyak isu. Kadang suami tak boleh cope up dengan isteri yang bergaji, yang boleh handle banyak perkara at one time, jadi emak, jadi bapa, jadi isteri, jadi emak, jadi pekerja, dalam masa yang sama menguruskan rumah tangga, ya, menghantar anak ke sana sini. So saya dah lalu itu. Saya adalah produk daripada wanita bekerja yang saya alami semua ini. Macam adik-adik saya sekarang mengalami. Bagi saya itu memang proses masyarakat. Tetapi kita nak kepahaman daripada orang lelaki supaya lebih menyedari tentang peranan wanita dan bagi pengiktirafan kepada dia dalam politik, dalam kepimpinan kerajaan, pentadbiran kerajaan, dalam swasta, dalam GLC dan sebagainya. Ya, jadi bagi saya ambil itu sebab sebagai wanita saya nak bercakap tentang itulah, sebab wanita peranan dia. Sebab macam UMNO misalnya, saya kaji wanita UMNO. Kalau tak ada wanita yang menyokong di belakang presiden dan juga MKT UMNO tu, ya, pilihan raya demi pilihan raya berpuluh tahun, 61 tahun. Kalah hari itu wanita pun tu, tapi hari ini wanita masih lagi berdiri di belakang kepimpinan UMNO. Bagi saya wanita patut dihargai. Jadi Samsul Yusof telah menonjolkan sumbangan wanita walaupun kecil. Ya, masa itu memang wanita di rumah, tapi bagaimana misalnya isteri Mak Kilau faham perjuangan suami dia, rela balik kampung bersembunyikan untuk Mak Kilau terus berjuang. Ya, itu dia. Maknanya bagi saya ini yang patut kita terapkan dalam masyarakat kita hari ini, bahawa wanita, suami dan isteri itu adalah perjuangan yang sama, sokong menyokong, ya. Jangan jadi macam hari ini banyak isunya, tetapi kita belajarlah juga daripada mak bapak kita dahulu, ya, tentang hubungan suami isteri. Perkara lain yang filem ni saya suka ialah tentang bagaimana Samsul secara terbuka, ya, tak maaflah, ini bukan sensitif, ini bukan nak kata apa-apa, secara terbuka telah memetik bagaimana komplot, ya, orang Cina, ya, kapitan tu kan, orang Cina, Tokey tu, berbaik dengan British supaya menekan orang Melayu sebab mereka ada kepentingan perniagaan, ya. Nah, ini memang dalam sejarah mana-mana pun. Kalau kita ambil Yap Ahloi pun, dia buka Kuala Lumpur, mula-mula dia sokong Raja Mahdi, lepas tu dia sokong Raja Abdullah, dan lepas tu dia sendiri lawan dan sokong dengan British, dan akhirnya mereka sama-sama serang Raja Mahdi. So Raja Mahdi di Selangor, ya, ini perang saudara juga ni. Itu perjuangan menentang British jugalah tu. Jadi bagi saya ini perkara biasa. Pedagang-pedagang ni, orang-orang berniaga ni memang cari kesempatan suruh British masuk ke negeri-negeri Melayu supaya mereka boleh melabur, boleh buka apa kita kata lumbung emas, lumbung biji timah, boleh apa kita kata troka, bauxite dan sebagainya di situ. Jadi
bagi saya pedagang ni memang mereka tu jadi punca kepada campur tangan British, salah satu faktor lah. Lepas tu kita dapati bagaimana British menggunakan orang luar, ya, sepoi-sepoi, ya, sepoi-sepoi lah daripada negeri Selat, yang terdiri daripada orang-orang India kan. Masa tu yang pakai turban, yang tak pakai turban, ya, kebanyakan pakai turban lah. Tapi ini memang sejarah. Jadi kita kena faham bahawa mereka ini memang membantu British. Dan lepas itu mereka bukan semua balik ke India, ke Pakistan, ke Nepal, ke orang Gurkha. Ada yang juga tinggal di sini dan berkahwin, beranak pinak dan sebagainya. Nah, ini kita punya susu galuh bagaimana rakyat Malaysia hari ini menjadi multiracial. Ya, multiracial. Jadi kita boleh belajar bagaimana kelahiran kita kata masyarakat majmuk di Malaysia. Sebab itu, jadi cerita Mak Kilau ni cerita masa itu tahu. Tetapi bila you study betul-betul, itu adalah gambaran sebenar bagaimana kita lahir sebagai masyarakat Malaysia pada ini. Sebab itu kita kena hargai sejarah, ya. Kita tak payahlah timbulkan benda-benda yang sensitif, tapi nak menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang yang tak mau terima orang Melayu sebagai pribumi dalam negara ini, ya, dalam negara ini. Pribumi tahu, anak watan. Bagaimana mereka tak mau terima, sedangkan pendatang-pendatang macam orang Cina, ya, macam orang India tu dia bawa ke situ untuk melawan orang Melayu. Jadi kalau ada Melayu yang sensitif tu jangan marahlah, tetapi saya tak nak sensitif. Saya nak beritahu bahawa itulah caranya kita lahirkan masyarakat majmuk di Malaysia lepas kita merdeka, beri kewarganegaraan. Jadi bagi saya, mungkin saya berlebihlah pada Samsul Yusof, tapi saya seronok sangat sebab Samsul Yusof berjaya menggarap sejarah dan memberi mesej-mesej tertentu kepada kita semua pada hari ini, supaya sejarah itu hidup dalam fikiran kita, sejarah itu hidup dalam hati kita, dan supaya sejarah itu dapat kita jadikan panduan, dapat kita jadikan iktibar, ya, untuk masa lepas yang bagaimana untuk kita gunakan pada hari ini. Dan kita juga dapat kita kata menjadikan sejarah sebagai satu mirror, ya, cermin untuk kita lihat ke belakang. Macam motorkar kita ada mirror belakang kan, kita boleh tengok kan. Jadi kalau kita dah tersasul pada hari ini, misalnya orang sibuk menimbulkan isu-isu sensitif, misalnya menentang institusi raja, menentang agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, lepas tu menghina yang lain-lain lah. Agama Islam ni semua kita tahu kan. Sebelum kita kata pilihan Raya 14, lepas pilihan Raya 14, masa pentadbiran PH, minta maaf lah PH, ya, PH, benda-benda isu ni tumbul, tetapi bila kerajaan berganti-ganti sekarang dah slow down mungkin sebab daripada BN dan orang tak mainkan lagi isu tu. Jadi bagi saya itulah sejarah, itu gambaran kepada masa lepas kita. Dan hari ini kalau kita tak hendak lagi berlaku apa yang berlaku dalam sejarah kita, maka kita kena hargai keamanan, ketenteraman, kerjasama kaum, dan juga hormat menghormati. Sebab background kita tak boleh hapus tahu. Kita tak boleh hapus dalam sejarah bahawa kita ni dulu dijajah, bukan dijajah lah, dikuasai oleh British. Sultan kita tak dibuang, negeri kita masih protected Malay States, ya. Tetapi hasil mahsul kita, pentadbiran kita, ekonomi kita, ya, budaya kita, bahasa kita, semuanya digantikan dengan apa kita kata British sedikit demi sedikit. Bukan saja di Pahang tetapi juga di negeri-negeri lain. Itu sejarahnya. Jadi saya harap generasi hari ini dapat baca sejarah dengan baik, dengan betul dan insaf, ya, apa yang telah berlaku pada masa dahulu. Tetapi dalam masa yang sama dapat melahirkan semangat patriotisme, mencintai negara kita. Dan sekali lagi tahniah pada pada Samsul Yusof. Dan saya harap lepas ini mungkin boleh tengok Tok Janggut pula. Tok Janggut lagi dramatize, lagi banyak ceritanya. Ataupun kita boleh tengok apa kita kata Dul Said, Datuk Dul Said pun cantik juga. Terpulanglah. Tetapi apa pun tahniah sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.